Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Baik, hari tu aku dah buat satu video berkaitan dengan tips untuk membeli sesebuah kereta baru. Jadi hari ni aku nak sambung balik sebab hari tu dah agak panjang. Jadi aku sambung balik kepada tips yang ke-6 pada hari ni. Kalau korang nak dengar ataupun masih lagi berminat nak dengar aku punya penerangan ni, jadi jangan lupa tekan like dan subscribe. Kita akan mulakan sebentar lagi. Okay, hi guys. Baik, kita akan sambung kepada tips yang ke-6. Okay, bila kita nak beli kereta, semua orang akan teruja dan masing-masing akan rasa macam, okay, cara aku ni lah yang paling betul, cara ni paling betul. Okay, kita hormat semua pandangan. Jadi ini adalah cara aku. Baik, yang ke-6, aku nak cadangkan kat korang, bila nak beli sesebuah kereta, jangan terus pergi ke showroom. Pelik kan? Ada setengah orang dia akan rasa percaya showroom ni lah tempat yang paling boleh dipercayai. Aku betul, aku tak menafikan benda tu, tapi pada aku sebelum kau nak pergi ke showroom, adalah baiknya korang survey dulu, buat kajian dahulu. Okey, kajian tu maksudnya tengoklah macam aku cadangkanlah perkara yang pertama tadi, tengok laman web dia dulu. Seterusnya adalah tengok dalam mudah join Facebook group. Kemudiannya tengok dalam YouTube. Keempat, tengok dalam mudah. Okey, kelima, barulah korang pergi ke showroom sebenarnya. Tapi sebelum pergi showroom, pastikan kau jangan pergi dulu. Okey, selepas kau dah tengok, dah nampak, dah study mana SE yang sesuai, apa yang korang buat adalah kemudian nanti barulah korang buat. Okey, kenapa aku cakap jangan pergi ke showroom terus? Tu ibarat macam masuk mulut harimau tau, ataupun masuk mulut buaya. Dia bukan dalam jangan salah faham, bukan maksud aku yang semua tu buaya kat dalam tu, bukan. No, maksud aku kat sini, bila kau datang dengan kenaifan, dengan andaian bahawa showroom adalah tempat di mana SA-nya adalah jujur, tak akan menipu. Betul lah, memang betul. Tapi bukan dia nak menipu, dia akan hidden lah. Okay, apa offer? Sebab kau ingat, offer-offer tertentu ni kadang-kadang bukannya daripada company. Sebaliknya, SA tu sendiri yang menawarkan daripada komisen yang dia dapat tau. Jadi bila dia nampak, kau ni macam tak ada buat study apa-apa ni, dia boleh bolehlah dia hidden komisen-komisen tertentu. Atau free gift tertentu, dia mungkin boleh bagi korang payung, benda-benda yang, ataupun macam gini. Contohnya kalau dia nak beli, kau nak beli Toyota, Vios, bila kau pergi ke showroom tanpa buat apa-apa kajian dan dia offer, kita nak bagi awak RM5,500. Rebate RM3,000 kita bagi cash, RM2,500 kita bagi awak body kit tau. Orang yang tak buat apa-apa study ni dia akan rasa, wish, banyaknya RM5,500. Memanglah semua orang akan dapat benda tu, tapi bagi orang yang tak study akan rasa macam, banyak. Okey, on lah. Dia tak tanya lagi SA tu nak bagi apa. Itu baru company yang bagi. Faham tak? Tu maksudnya. Kadang dia pun boleh nampak, orang-orang ni tak ada banyak info. Jadi, selamatlah aku punya commission. Agaknya macam gitu. Okay, jadi aku tak cadangkan korang pergi ke showroom terus. Sebaliknya, study lah dulu produk tu dari laman web. Okay, kemudiannya study lah juga di yang aku cakapkan dalam video sebelum ni lah. Okay, lepas korang dah tengok mudah, okay, tips yang ke-7 bila kau dah tengok mudah, kau ambil nombor telefon, kau WhatsApp dia SA yang kau dah aim lah ni. Okay, ni tawaran dia antara menarik. Okay, kau WhatsApp dia. Okay, sebenarnya pentingnya bila kau WhatsApp dia ni, kau boleh tengok cara servis dia sebenarnya. Okay, ada setengah SA ni kadang-kadang dia acuh tak acuh je macam kadang kau tanya, hai, saya nak beli kereta bla bla bla. Apa offer yang ada Okey, dia akan bagi, kita offer contohlah Toyota Vios. Okey, kita bagi offer RM5,500 kita bagi offer. Ada free gift tak? Lepas tu dia klik tak bunyi apa-apa. Okey, kemudian dia kata logiknya bila kau tanya, bagi orang yang tak study dia akan anggap RM5,500 tu banyak, tapi bagi kau yang dah tahu ini basic je kot, aku nak apa yang kau nak offer lagi supaya aku beli dengan kau kan. Okay, jadi dia tak banyak. Satu lagi cara nak balas tu pun nampak macam malas-malas. Okay, lambat tu biasa, mungkin dia busy, tapi
cara dia macam acuh tak acuh lah. Ada lagi tak promotion? Tak apa, nanti datanglah terus kita bincang. Nampak tak? Dia macam, apa yang susah bincang lah dulu. Kau bagi offer apa, nanti senang lah aku nak banding-bandingkan kan. Itu sebenarnya tujuan kita. Tapi dia tak sama-sama nak tunggu kita datang. Betul tiba-tiba esok dia WhatsApp kita lagi, bila nak datang showroom? Kau jawab soalan aku, kau tak nak jawab. Lepas tu tiba-tiba nak suruh aku datang showroom untuk ni, tengok kereta. Okay, jadi dari cara dia layan kau orang tu menunjukkan nanti effort dia. Okay, kadang-kadang kau tanya, hai saya nak cari Toyota Vios bagi contoh. Kau tulis itu je, dia punya balasan segala-gala yang dia offer dia bagi kat korang tengok. Okay, itu maksudnya jujur kat sini nanti kau boleh lah minta. Oh aku nak ni. Oh dapat. Yang ni ada tak? Yang ni dapat. Semua dapat. Semua dapat. Nampak tak? Mudahnya nak berurusan dengan orang-orang macam ni berbanding yang orang yang macam kau tanya apa offer yang ada untuk Toyota Vios? 5,500 titik. Itu je. Berbanding dengan apa offer yang ada okey, dia terus bagi senarai RM5,500 termasuk free gift. Free gift yang ni lah. Kalau Vios ni dia bagi semua kan. Dia walaupun company yang bagi, okey dia bagi semua. Ui banyaknya. Dapat. Lepas tu kalau macam apa benda yang kau rasa tak ada, tanyalah. Full tank dapat tak? Macam itulah. Barulah nampak macam okey, kalau macam tu, yang tu nanti kita boleh bincang dulu, nantilah datang kita bincang. Saya rasa okey, saya boleh bagi. Kalau macam tu kan cantik. Banding macam create macam hambar je kan. Okey, jadi korang boleh nampak servis dia. Sebab aku ada pengalaman banyak juga SA aku tanya, jawapan cara dia layan tu mungkin dia dah bosan lah melayan orang yang asyik tanya ni kan. Okay, memang nama pun kau punya kerja servis kan, jadi layanlah. Bukannya orang tu, kita ni sebagai pembeli bukannya tahu kau dah layan berapa ribu orang hari ni kan. Okay, kita patutnya kau dah prepare lah, kau dah tahu banyak orang yang akan tanya. Jadi sekali orang tu tanya nak kereta ni, ni promo dia, page je lah, apa yang kau susah sangat kan. Jadi kau nak tunggu orang tu tanya satu-satu, hai kau ni, hai. Banyak cakadak pula. Bagi je semua supaya orang tu macam, okey, kalau dia tak begitu serius untuk tu, dia akan rasa macam, okey lah, dia tak balas lah. Kalau dia dah nampak offer tu macam, bagus ni. Mestilah orang tu pun akan, okey, kemudian nak apa step-step seterusnya. Kalau kau nak satu, dia tanya satu, kau jawab satu, dia tanya satu, kau yang bodoh sebenarnya, kau terpaksa layan kerenah dia. Baik, kalau dia tanya satu benda, ini semua yang kau dapat. Tak payah tanya lagi dah. Kalau kau rasa nak, kau teruskan prosesnya. Kalau tak nak, tak payah balas. Simple. Kau tak payah layan orang. Kan? Jadi, seterusnya daripada kau dah WhatsApp dia tu, kau tanyalah offer dia semua, bla 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 bla. Kau dah puas hati, okey, plan untuk jumpa. Okey, jumpa. Okey, untuk step yang ke-8. Ke-6, ke-7, ke-8 Okey, ke-8 step yang ke-8 adalah pergi jumpa di showroom. Okey, jumpa di showroom. Jangan jumpa, okey kita jumpa dekat kedai makan ni lah. Nampak? Tak profesional lah. Kalau nak beli kereta, kau pergi ke showroom, ajak jumpa di showroom, kemudian tengok kereta dan minta untuk test drive. Okey, ni kadang-kadang SA yang ada setengah ni macam tak nak offer pun test drive. Aku tak faham. Kau nampak prospek, apa salahnya kau offer dia untuk test drive? Okay? Kenapa orang tu nak beli kan kereta tu kan? Jadi, dia pada aku bila dia dah tanya dan dia dah puas hati dengan korang punya offer, kemudian dia nak pergi showroom jumpa korang, itu maksudnya dah level serius. Dia betul-betul dah rasa dengan kau ni okey. Jadi, kau tinggal entertain dia je. Layanan kau baik ke tak baik, ataupun kau ada twist-twist ke, kau ada nak kelepek-kelepek, tu nanti dia kemudiannya akan tentukan yang okey, kau ni boleh kau ni servis kau ni bagus ke tak sebenarnya. Okey, jadi offer lah orang tu untuk test drive. Tak semesti dia nak. Kadang-kadang dia, saya takut accident ke. Ada je macam tu. Tapi paling kurang kau offer lah. Kadang-kadang macam yang tu pun berat untuk di offer. Padahal kau bukannya customer tengah 10 orang tunggu kau kan. Jadi jumpa di showroom dan kemudiannya tengok kereta. Okey, pastikan spek yang kau punya kereta tu kau minta lah dia jelaskan. Kadang kalau dalam showroom ni kan selalunya dia akan bagi yang full spek saja. Okey, aku pernah ada pengalaman masa aku beli Honda City tu, aku beli Honda City S. Okey, low spek pada masa tu. Dekat showroom semua spek V. Jadi kita expectation kita yang benda-benda yang besar ni, yang benda-benda nampak ni, semuanya
hampir sama lah. Okay, selalunya yang berbeza mestilah entertainment unit, screen tu mungkin yang murah tak dapat screen tu, kita faham, benda tu kita faham. Okay, tapi bila kereta tu sampai, aku dapati bukannya itu je yang berbeza, odometer ni pun lain. Aku dah bayangkan kalau Honda City ada 3 bulat kan, ada digital, okay, dengan yang analog tu. Aku bayangkan, oh cantik lah, kita aku ada digital sikit, ada satu ni. Rupanya bukan meter tu dia bagi, meter bodoh zaman 90-an. Kau boleh dapatkan kereta yang spek yang kau nak beli tu lah. Kalau dia kata spek tu tak ada. Selalunya SE ni kadang-kadang dia malas nak explain tau. Ni sebab terlalu banyak yang tak ada, takut kau tak jadi beli. Jadi kena study lah sebenarnya. Kalau kau nak beli kereta yang tak ada kat showroom, yang tak ada kereta contoh tu. Jadi pastikan kau tahu apa yang kau nak dapat dan pastinya kau boleh terima apa kereta tu. Okay, lepas kau dah test drive, selalunya lah pada akulah, untuk orang yang first time beli kereta, kau pun kadang-kadang tak pernah nak feel bawa kereta ni macam mana. Orang ni cakap kereta ni sedap lah, corner ni sedap. Bila kau test drive tu berapa kilometer je dia bagi? 5 kilometer kot ke 10 kilometer je. Mana kau nak test drive? Gear pun tak sampai gear 7 lah. Kan? Pemanduan tu dah kena batal balik. Jadi macam yang orang biasa-biasa ni, macam tak ada beza pun kereta tu sedap ke tak sedap sebenarnya. Okay? Jadi itu buat syarat je lah untuk test drive tu. Paling kurang kau feel lah, okay, gini, bila kau dah test drive kereta tu, lazimnya kau akan rasa teruja dia lagi lah, melonjak-lonjak sebenarnya untuk beli kereta tu. Alright, okay, seterusnya kita pergi ke yang ke-9. Bila kau dah setuju, perlu bayar booking. Okay, part booking ni aku cadangkan korang bayar booking yang paling minima sekali. Kalau macam aku beli Vios ni, dia minta 500. Kebetulan pada masa tu memang standard dia 500 lah. Kalau okay, aku ada satu kereta aku sedang tunggu nak beli ni, iaitu Mitsubishi Xpander. Aku dah reveal lah sini, Mitsubishi Xpander tu. Dia minta 500 deposit. Aku cakap aku datang ni sebenarnya macam tak plan pun nak beli. Aku just tengok je dan tiba-tiba rasa berkenan orang rumah aku punya kereta lah, nak cakap. Jadi saya tak prepare duit lah. Kita okay, tak apa, berapa yang ada je lah. Cakap 200 boleh. Okay, 200. Okay, jadilah deposit 200. Aku pernah ada pengalaman beli sebuah kereta ni. Itu video sebenarnya aku cerita tentang Almera tu. Aku dah bayar 200 deposit. Kemudian aku beli Honda City. Jadi deposit tu aku tak pernah minta pun dekat SA tu. Okay, jadi sampai hari ni pun aku tak pernah minta. Jadi aku anggap dia burn lah. Jadi tak payah bagi deposit banyak-banyak. Kalau kau rasa nak tukar pun kau tak rasa ralat lah duit tu. Yang kemudiannya, deposit ni bukan cepat dapat. Aku dah cerita sebelum ni, aku punya X50 aku tak deposit 500. 3 bulan baru dapat balik tau. 3 bulan baru dapat balik. Okay, Vios ni yang aku baru beli ni, aku tak deposit 500. Bila dah tolak, sebenarnya aku ada, dia perlu pulangkan kat aku dalam beberapa ratus ringgit lah, mungkin 200 plus. Ini dah bulan 23 bulan ni adalah bulan kedua dah aku bayar. Okay, maksudnya dah 2 bulan aku dapat kereta tu. Jadi deposit tu masih belum dapat lagi. Jadi tak payah bagi deposit besar-besar sangat. Cakap dia berapa minimum yang boleh bayar. Kalau dia kata 50 pun okey. Kalau kau nak lari pun tak adalah rasa ralat sangat. Okay, bila kau dah setuju tu, kau cakap dia pemilihan bank lah. Okay, pilih bank. Kau cakap lah kau nak Islamic ke, kau nak kadar rata ke. Okay, kemudian pilih bank. Bank ni pun kau boleh pilih yang mana bank yang kau selesa lah. Sebenarnya SA ni dia ada bank-bank tertentu yang dia ada kaki yang mudahkan urusan loan tu lah. Okay, kalau kau minta contoh lah, SA tu tak biasa dengan bank Islam sebagai contoh. Dan kau nak bank Islam, okay, dia terpaksa lah cari kawan-kawan yang mungkin dia tak pernah berurusan. Okay, jadi mungkin ada urusan tu tak semestinya akan jadi cepat lah. Mungkin dia akan susah nak deal gitu maksudnya. Biasanya SA ni dia ada beberapa dia punya pegawai bank yang dah biasa berurusan dengan dia. Jadi dia lebih cadangkan yang itulah. Okay, tapi kalau aku lebih suka gunakan bank gaji aku sebagai bank yang aku beli kereta. Sebab aku tak nak pening-pening kepala nak tukar-tukar. Pertama nak tukar bank gaji ataupun nak transfer. Aku suka auto debit. Aku tak nak fikir banyak masalah. Sebab pada aku nak commit, nak bayar ni aku boleh. Tapi nak sentiasa memikirkan, okay, bila perlu bayar ni semua aku malah nak fikir. Okay, kalau duit tu ada, kau potong je lah. Selesai. Okay.
Jadi korang pilih sendiri dan kau boleh tanyalah anggaran interest berapa bla 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 dan kau dapatkan anggaran bayaran tu. Okey. Jadi itu adalah proses yang ke-9 dan kau akan tunggu pula bank call. Okey, bank akan call kau dan dia tanyalah maklumat-maklumat gaji kau berapa, kau punya komitmen apa bla 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 dan pada masa tu kau boleh tanya dia interest berapa sebenarnya dan anggaran bulanan yang kau perlu bayar. Okay, macam tu. Dan kat situ kau boleh tanya, sebenarnya loan saya ni berapa? Saya punya loan ni. Kalau dia kata jumlah dia gini-gini, sama tak dengan SA kau cakap berapa? Okay, tu maksudnya. Okay, yang ke-10, deposit. Sebenarnya deposit ni tak perlu bayar segera. Kadang-kadang ada contohlah kau perlu bayar deposit andaikan 10,000. Jadi bila perlu bayar ni? Pada aku bayar ni bila loan kau dah lulus. Kemudian kalau boleh macam kalau kereta tu lambat, okay, contohnya X50, Xpander, Ativa tu kereta yang lambat baru nak dapat berbulan-bulan, tak perlulah segera sangat bayar. Cakap dengan SA nak bayar lambat sebabnya dalam tempoh 6 bulan tu macam-macam boleh jadi dalam hidup korang kan. Kadang dalam tempoh 6 bulan tu tiba-tiba kau kena buang kerja ke, duit dah letak dekat kereta, dah habis bayar. Jadi pada aku dah kereta nak dekat tu barulah kau fikirkan untuk transfer. Okay, tak perlulah tergesa-gesa sangat sekarang. Mungkin ada orang macam takut, nanti takut duitnya habis. Sebenarnya lebih baik lewatkan bayar tu lah. Sebab kau akan sentiasa terikat dengan orang tu nanti. Okay, satu lagi, SA pun stres juga bila korang dah bayar. Kadang korang mendesak dia, bila kereta dapat, bila kereta dapat, duit dah bayar. Okay, jadi lebih baik pada aku jangan bayar dulu. SA pun tak stres cakap, kau duit pun tak bayar lagi kan, tak payahlah pergi, no. Okay, dan kau pun tak ada rasa macam, takut kena tipu lah aku ni, duit dah lah bayar. Okay, dia akan jadi korang lagi gusar macam tu. Baik. Tentang deposit ni. Okay, deposit dan juga booking pastikan korang masuk ke dalam akaun company. Jangan masuk akaun peribadi. Tapi aku masa Proton X50 dulu memang aku masuk ke akaun peribadi dia. Kemudian dia transfer kepada akaun syarikat. Kemudian dapat receipt. Gini, kau nak percaya kepada SA ni, sebenarnya dia boleh je nak tipu orang. Okay, dan kau dah masukkan 500, dia contohlah dia nak lari. Okay, tapi sebenarnya dia tetap bekerja kat situ. Okay, dia nak lari macam mana pun. Okay, setakat 500 aku rasa daripada kau lari, baik kau terus kau settlekan je orang tu daripada kerja kau hilang. Sedangkan orang tengah banyak nak beli kereta ni, contohnya X50 lah kan, orang tengah beratur nak beli kereta ni, kau boleh lari sebab nak 500. Memang tak masuk akal lah. Tapi kalau 10,000 tu nak lari mungkin. Okay, jadi setakat 500 tu dia tak beraloi dia nak buat lagi duit kau 500 lah. Okay, sebab dia punya commission pun nanti lebih banyak daripada 500 yang kau bagi tu. Baik, dia ambil commission daripada dia lari dengan kau punya 500. Tapi kalau 10,000 tu ada kebaran kalian lah. Okay, kau boleh masuk ke akaun syarikat lah sebaik-baiknya. Okay, kemudian masa sign loan tu tanya juga berapa interest, confirmkan balik. Okay, ni tips yang ke-11 tanya balik interest berapa dan bayaran bulanan yang kau perlu bayar. Okay, jadi rasa kat sini tak ada benda-benda yang tricky kat sign loan ni. Ke kau ada rasa macam betul ke ni home bank yang betul? Tak adalah, rasanya tak ada isu tentang sign loan ni. Dan kemudian yang terakhir sekali masa ambil kereta. Okay, ni tips, aku bagi tips tentang, bukan tips nak ambil kereta nak check, tak. Tips tentang bila sebenarnya sesuai untuk ambil kereta. Aku cadangkan gini, kalau kau kerja government, pastikan kau ambil kereta tu dalam tempoh 25 hari bulan hingga ke 30 hari bulan. Itu tempoh yang sesuai lah. Ataupun kau nak ambil awal bulan pun okey pada aku, tapi janganlah sampai 20 hingga 25 hari bulan. 20 hingga 24 hari bulan. Dia ada risiko kat situ. Okay, risikonya apa? Okay, bila gaji kau 25, kau perlu bayar 25 hari bulan, mudah je. Duit gaji masuk dia terus auto debit potong. Ataupun perlu simpan 5-6 hari lagi, pada aku orang boleh maintain duit tu dalam akaun. Okay, yang risaunya adalah bila gaji 25, kau punya bayaran kereta untuk bulan depan 20 hari bulan. Kau perlu simpan dalam akaun kau orang tu 25 hari gaji tu. Contohnya kau 1,000 lah sebagai contoh. Lama tu takut terguna. Okay, jadi macam aku pula, aku ada situasi yang terjebak lah senang cakap.
Aku punya bayaran kereta bios tu 23 hari bulan. Sedangkan aku punya gaji logiknya 25 lah lazimnya, tapi untuk 3 bulan ni memang sebelum 23 tak ada isu. Uh, Gini ya, masa aku beli SA kata proses documentation, aku ambil kereta tu 21 lah silap aku. Documentation dia kata selalunya alah ni hujung minggu, nanti lepas hujung minggu baru dia nak buat. Okay, jadi dia kata mungkin ambil dalam 5 hari lah. Jadi aku rasa 21 okey lah, dapat 25 pun 26 pun okey je. Okay, tiba-tiba 23 dah dapat mesej daripada Maybank. Maybank kata jadual pembayaran adalah pada 23 hari bulan. Mampus 23 kau. Aku perlu simpan berapa lama duit tu. Okay, tapi setakat ni gaji government masih lagi boleh lah setakat 23, 24, 25, 3 hari tu kadang-kadang dia boleh jadi awal sehari, awal 2 hari. Aku rasa kalau aku lewatkan 2 hari okey kot kan. Interest tak tinggi kan. Ada satu lagi cara adalah sentiasa awalkan bayar tu. Okay, macam nak awalkan susah lah, kena simpan juga duit tu sebulan dalam akaun tu. Okay, jadi aku pun terjebak sebenarnya dengan apa yang SA cakap. Dia kata je lah proses tu, dia kata 5 hari, ni pun hujung minggu, dia tak buat lagi, dia akan buat minggu depan. Sekali 23. Aku macam oh my god, 23 macam mana. Okay lah, tak apalah, mungkin aku biarlah interest 2 hari kot. Boleh je tu. Alright. Okay, jadi itu je yang aku nak kongsi kat korang tentang tips untuk beli kereta yang pertama. Harapnya membantu dia lebih kepada proses lah, macam mana nak proses pembelian kereta dan cara untuk elakkan kau ditipu ataupun nak dapat tawaran yang paling lumayan sekali. Alright, jadi kalau kau rasa bermanfaat boleh share benda ni ataupun tekan like lah, ataupun kalau ada pandangan yang berbeza boleh guna ruangan komen. Jadi itu je yang aku nak share untuk kali ni. YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.